Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa Surau Al-Hikmah pada Midin, Kota Terengganu, yang dihormati Tuan Imam, Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah pada malam ini, serta seluruh penonton-penonton di alam maya. Alhamdulillah, seperti mana kata pengusi tadi, kita sambung balik pengajian ceramah saya yang sebelum ini banyak berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk halus ataupun alam jin ataupun sihir. Jadi pada malam ni tuan-tuan dirahmati Allah, kita sambung lagi sedikit sebanyak, terutamanya yang telah diberikan kepada saya, sihir top 10 di Malaysia. Sihir yang paling menjadi kegemaran dan diminati oleh ramai orang di Malaysia. Sama ada orang yang terlibat dengan sihir, tukang-tukang sihir, dan juga orang yang mengupah tukang sihir. Pertamanya tuan-tuan dirahmati Allah, kita tidak boleh main-main dengan sihir. Sebab sihir ni, satu, dia bukan perkara baru. Dia adalah perkara yang sudah lama berlaku dalam tamadun manusia. Sejak daripada Nabi Musa alaihissalam lagi, zaman Nabi Allah Sulaiman lagi, sudah pun ada disebut dalam Quran dengan perkataan sihir. Jadi bukanlah zaman kita di Padang Midin ini baru adanya, timbulnya sihir. Tapi lama dah. Jadi benda lama ni jangan main-main, sebab kadang-kadang dia ada pembaharuan, ada modernisasinya. Yang keduanya ialah, saya sebutkan juga, kita tidak boleh main-main dengan sihir, kerana selain daripada dia ni perkara lama dalam tamadun manusia, sejak bermulanya permusuhan antara iblis syaitan dengan manusia, menyesatkan manusia, sampailah pada zaman kita sekarang. Saya nak sebut yang kedua, kita tidak boleh main-main, sebab Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis sahih Bukhari, hadis-hadis yang sahih, nyatakan bahawa oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa pernah berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda-benda yang dikhayalkan kepada baginda, seakan-akan baginda sudah melakukannya, ataupun seakan-akan baginda tidak ataupun belum melakukannya. Padahal baginda tidak pernah lagi mengalami simptom sedemikian. Sehinggalah disebut dalam hadis sahih bahawa diketahui Nabi kena sihir bila mana Nabi sendiri mendengar perbualan dua malaikat. Satu malaikat berada di bahagian kepala dan satu lagi malaikat berada di bahagian kaki Nabi. Ketika itu Nabi SAW berada di antara tidur dengan jaga. Maknanya Nabi nak tidur tapi belum tidur sepenuhnya lagi. Maka Nabi terdengar, Nabi lihat malaikat satu turun kat kepala, satu turun kat kaki. Dan berlaku dialog antara dua malaikat ini. Maka malaikat yang berada di sebelah kepala bertanyakan kepada yang malaikat berada di kaki, sakit apa dia ni? Maka jawab yang di kaki, dia kena sihir. Tanya lagi malaikat di kepala, siapa yang sihir dia? Maka jawab yang di kaki, Lubaid bin A'sam, yang menyihirnya, seorang munafik sekutu kepada Yahudi. Sihir pada apa?
Yang kaki jawab, sihir pada sikat yang masih ada rambut baginda di situ. Di mana ditanam sihir? Jawab yang kaki pula, dalam telaga Zarwan. Gitulah, maka Nabi mendengar butiran tu satu persatu. Sehingga Nabi terjaga balik. Nabi perintahkan siasat dalam telaga tadi. Betul, ada sikat yang masih ada rambut Nabi ditanam dalam telaga tersebut. Dengan telah disimpulkan dengan beberapa simpulan. Menurut setengah riwayat kata ada 11 simpulan. Dan daripada simpulan tadilah artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun disihir. Tapi Nabi disihir tidak seperti orang lain kena sihir. Orang lain kena sihir, dia kena rasuk, dia meracau, cakap dengan bahasa yang tak dipahami, dia berguling-guling, dia melarikan diri, dia apa lagi. Tapi Nabi tidak begitu. Cuma kata Aisyah dikhayalkan kepada baginda sahaja. Sama ada baginda sudah melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perkara. Pada baginda tidak pernah lupa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jadi apakah itu merupakan kecacatan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama-ulama termasuk Qadhi Iyad menyatakan bahawa sihir pada Nabi tidak mencacatkan kerasulan dan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sihir itu merupakan satu penyakit, dan penyakit itu boleh dihinggapi oleh sesiapa saja, termasuk para nabi dan para rasul. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sihir ini bila kita berbicara tentang sihir, artinya kita berbicara tentang syaitan. Syaitan dia merasuk. So adakah syaitan ini dia boleh masuk badan manusia? Itu persoalannya. Adakah manusia ini, badan kita ni boleh dimasuki oleh syaitan? Maka berdasarkan kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata syaitan boleh masuk badan kita. Akhirnya kita kena rasuk berdasarkan ayat yang berkaitan dengan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumul ladzina la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, dia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, melainkan bangkitnya orang seperti orang kena rasuk oleh syaitan. Allazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi artinya syaitan boleh merasuk manusia. Jadi dia boleh masuk dalam badan manusia, dia boleh kacau kita. Jadi elemen sihir dia akan masuk dalam badan kita. Syaitan akan masuk, dia akan mainkan peranan. Begitu juga disebut dalam sebuah hadis, inna syaitan yajri min ibni Adam kama jarad dammi. Majrad dammi. Sesungguhnya syaitan dia menyusup masuk dalam badan manusia melalui saluran darah. Majrad dammi, saluran darah. Itu kadang-kadang kita kena sentiasa berbekam. Berbekam. Kalau kita tak ada kencing manis, bolehlah berbekam. Berbekam sebab mengeluarkan darah kotor, termasuk darah-darah yang ada padanya syaitan. Waktu Nabi SAW, bila mana Nabi selepas kena sihir, rawatan yang Nabi buat ialah berbekam. Berbekam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Berbalik semula kepada topik kita pada malam ini, iaitu sihir top 10 di Malaysia ataupun 10 jenama sihir yang terkenal di Malaysia. Tanpa buang masa sebab masa kita sangat cemburu. 8-10 minit sudah masuk waktu isyak. Kita lebih kurang setengah jam saja lagi tuan-tuan. Mungkin kita lajak sikit. Pertamanya ialah sihir pengasih. Sihir pengasih ni apa? Pengasih semua orang tahu pengasih, penyayang. Ya, sihir untuk dapat kasih sayang daripada orang lain. Maklumlah orang ni dia kurang kasih sayang. Cara nak paling mudah nak dapat kasih sayang ialah gunakan sihir. Terutamanya kasih sayang yang berupa jantina, laki-laki dan perempuan. Ada orang perempuan dia nakkan laki-laki, nakkan kasih sayang, perhatian.
daripada seorang laki-laki yang dipujanya tapi tidak mendapat respon yang baik, ataupun seorang laki-laki yang ingin mendapat kasih sayang daripada seorang wanita yang ingin dijadikan sebagai isteri, pasangan hidup, tapi tidak mendapat respon yang positif. Maka cara yang paling senang kita nak lompat terus ialah menggunakan sihir. Sihir. Sedangkan banyak cara Allah Ta'ala bagi. Nabi sebut dalam hadis bagaimana kita nak dapatkan kasih sayang seseorang. Kita tak perlu main sihir menyihir, sihir pengasih tak perlu. Nak suruh orang sayang kita mudah saja. Hidup ni kena sentiasa buat baik. Kita kalau 24 jam buat baik, semua orang sayang kepada kita. Jangan ada buat jahat. Yang keduanya ialah disebut dalam sebuah hadis, tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Hidup kita ni tuan-tuan, Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya saling memberi. Tahadu, bagi hadiah. Hadiah sempena apa? Sempena dia segar daripada penyakit, dia sembuh daripada penyakit, dia naik pangkat, dia dapat anak, dia kahwin, maka kita bagi hadiah. InsyaAllah, kata Nabi, hadiah tadi akan menjadikan orang sayang kepada kita. Mudah saja, tak payah. Tak payah kita jumpa tukar-tukar sihir, nak sihir-sihir orang supaya orang sayang kat kita. Nabi sebut lagi, afsyus salam bainakum. Cara nak dapat kasih sayang orang ialah, kalau jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum. Jumpa orang ni, Assalamualaikum. Jumpa orang tu, Assalamualaikum. Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati orang yang terima salam kita tu, dia sayang kepada kita. Tak perlu main sihir-sihir tuan-tuan. Lagi, ziarah menziarahi antara satu sama lain. Ziarah. Ada kematian pergi ziarah. Kalau tidak COVID lah. Dia sakit, kita pergi ziarah. Dia kahwin, kita pergi ziarah. Dia beranak, kita pergi ziarah. Ataupun sekali-sekala dah lama tak pergi ziarah, sebulan dah tak pergi ziarah, kita ziarah. Ziarah tadi tuan-tuan, Masya Allah. Orang yang diziarah itu dia akan ingat sampai bila-bila kita yang pergi ziarah dia. Bukan sekadar ingat, dia sayang. Dia kasih kepada kita. Itu cara nak tambah kasih sayang daripada orang lain kepada kita. Lagi, kata Nabi SAW, wajah dan muka kita sentiasa berwajah manis. Jangan duduk cengil kau orang. Asal jumpa orang cengil, asal jumpa orang terbeliak biji mata. Nabi kata apa? Wajhin talik. Wajhin talik ni tuan-tuan ialah muka dan wajah yang manis, wajah yang ceria. Kalau kita jumpa orang, insya-Allah tuan-tuan, orang akan sayang kepada kita sebab tak pernah nampak muka kita panas baran, tak pernah nampak muka kita cengil, tak pernah nampak muka kita apa lagi. Ya, ada wajah kebencian. Semuanya wajah kasih sayang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati orang yang tengok kita tu, dia pun timbul rasa kasih dan sayang kepada kita. Sebab apa tuan-tuan mati Allah? Saya sebut minyak sihir pengasih ni antara yang top 10 di Malaysia. Sebab dia berlaku. Sampai sekarang dia berlaku. Kadang-kadang dalam orang nak beli online pun dijual minyak dagu. Minyak dagu dijual pun secara online. Dulu bukan main payah tuan-tuan, tapi harganya mahal lah. Sebab apa saya sebut mahal? Sebab nak mendapatkan minyak dagu, orang yang mati merupakan satu kekejaman berlaku pada mayat. Bila mana mayat tadi telah ditanam, dikebumikan, orang dah balik ke rumah, semua orang duduk di rumah sedang bertahlil untuk si mati, maka kumpulan ini, 2-3 orang ni akan pergi ke kubur si mati tadi. Dia akan bongkar balik kubur, korek balik kubur. Kemudian bila dah jumpa dengan mayat, dia akan dudukkan mayat. Dudukkan mayat tadi dalam keadaan pegang api pelita, dibukanya bahagian wajah mayat, kemudian diletakkan api tadi di bawah dagu. Sebab nak dapatkan minyak dagu sampai pecah kulit si mayat tadi, sehingga keluarlah beberapa titis minyak dagu.
Saya tak tahu siapakah yang mula-mula buat tradisi ni. Sebab apa? Sebab dia kezaliman yang sangat besar. Dahlah kita selongkar kubur orang tu merupakan satu kezaliman. Kemudian kita usik mayat tu pula satu kezaliman yang kedua. Yang ketiga, kita seksa mayat, kezaliman yang ketiga. Lepas tu yang keempat, kita biarkan mayat macam tu, tidak rapi lagi dah. Kemudian kambus cepat-cepat sebab sudah dapat habuannya, iaitu minyak dagu. Tuan-tuan dirahmati Allah, daripada minyak dagu tadi, maka dijampi mentera oleh tukang-tukang sihir. Maka menjadilah namanya minyak pengasih, yang akan lahir daripadanya sihir pengasih. Macam mana pelaksanaannya? Minyak dagu tadi akan dijual kepada mereka yang memerlukannya. Kemudian caranya ialah calik minyak dagu tadi pada orang yang menjadi mangsanya. Sama ada perempuan ataupun laki-laki. Calik pada baju yang disidai pun boleh. Calik pada baju yang dipakai pun boleh. Calik pada kulit pun boleh. Calik pada rambut pun boleh. Asalkan jangan bertukar orang dah. Ya? Calik pada baju, rupanya baju mak mentua. Ya? Ataupun mak budak tadi. Akhirnya mak budak tadi nak kat dia. Jadi, tuan-tuan, ini satu benda yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sihir ni memang confirm. Ulama-ulama menyatakan bahawa hukumnya haram, berdosa, boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini makna kita cerita pada malam ni bukan untuk kita beramal, bukan pada malam ni pangkat pergi kubur korek belaka dah. Tapi nak beritahunya betapa dahsyatnya syirik sihir ini berlaku dalam masyarakat kita. Orang boleh jual online minyak dagu. Dan benda tu mudah untuk diperolehi sekarang. Tak percaya tuan-tuan Google dia. Pergi kat mana-mana hotline online tu, tuan-tuan tulis minyak dagu. Keluar minyak dagu. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah. Yang kedua, apakah sihir yang top 10? Walaupun tak ikut susunan pun tak apalah. Tapi dia berlaku dalam masyarakat kita. Iaitu sihir penunduk. Sihir penunduk ini dalam masyarakat kita, dia banyak berlaku dalam keluarga. Biasanya ialah isteri nak tundukkan suami. Jarang-jarang berlaku suami nak menundukkan isteri. Sebab memang suami itu ketua keluarga. Dia tak perlu tundukkan siapa-siapa. Tapi bagi orang yang seorang perempuan yang egonya yang tinggi dia punya ego dia, maka dia nak jadi ketua, caranya paling senang ialah dia mendapatkan sihir penunduk. Tunduk suami tadi. Apa yang disuruh oleh isteri dia akan buat tanpa berfikir panjang. Disuruh berdiri, dia berdiri. Disuruh duduk, dia berduduk. Disuruh dia baring, dia baring. Disuruh berguling, dia berguling-guling. Tak apa fikir, apa rasionalnya kena berguling. Abang, berguling sekarang? Gulinglah suami tadi. Abang, tidur bawah katil lah dia. Dia jadi tunduk. Taat. Dulu okey, dia yang mentadbir, sekarang isteri yang mentadbir pula. Kalau berjalan tuan-tuan, isteri depan, suami kat belakang, sambil pegang handbag dengan payung. Jadi gitu, terbalik. Patutnya suami ke depan sikit ataupun seiring sejalan. Sebelah-sebelah. Ni tak. Jadi kalau orang menyapa isteri dulu. Suami kat belakang, ia saja. Tuan-tuan dirahmati Allah. Macam mana boleh berlaku sihir penunduk ini? Sihir penunduk ini, tuan-tuan, kadang-kadang disebut juga dengan nasi kangkang ataupun nasi tangas. Dia tidak ada kena-mengena dengan nasi dagang. Nasi kangkang namanya, kangkang. Sebab apa? Sebab seorang perempuan kena duduk mengangkang di atas periuk nasi, yang mana paling bagus ketika mana nasi tadi sedang mendidih. Tengah mendidih, dia kena angkat letak bawah, dia pun mengangkang di atas periuk yang telah dibuka penutupnya. Sambil apa? Sambil dibacanya mentera-mentera.
Lagi mujarab sekiranya isteri tadi dalam keadaan haid, period. Masya Allah. Dalam keadaan kotor, lagi mustajab dan mujarab. Sihir penunduk ini, itu menggunakan nasi kangkang ataupun nasi tangas. Sama je. Dia gunakan nasi. Maka setelah dibaca mentera pada nasi tersebut, dalam keadaan dia mengangkang, dalam keadaan dia period, maka nasi itu tersebut setelah dimasak, maka diberi makan kepada suami. Suami tadi setelah dia makan, dia tak tahu yang dia kena sihir penunduk ataupun nasi kangkang oleh isterinya. Tetapi orang sekitar sekelilingnya akan nampak dia jadi bodoh. Ikut saja. Apa yang isteri suruh, ikut saja. Tanpa berfikir panjang, tanpa rasional. Dan dia tak tahu dia kena sihir. Hanya orang lain yang tahu. Dah buat apa jadi gitu tu lelaki dia. Jadi orang katanya, dia tak tahu dia kena sihir. Nabi pun tak tahu Nabi kena sihir. Sehingga malaikat datang. 2 malaikat datang mengkhabarkan dalam dialog tadi, baru Nabi tahu bahawa baginda telah kena sihir. Jadi orang sihir ni orang yang sakit, dia tak tahu dia sakit. Tuan-tuan dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya dia bukan menundukkan suami. Ramai isteri menyatakan bahawa ya, dia akan ikut kemahuan. Ya, tunduk, ikut. Tapi sebenarnya isteri tadi telah membodohkan suami dia sendiri. Maka hukumnya sangat besar dosa dia. Bukan sekadar dosa tu terlibat dengan sihir, tetapi juga dosa melibatkan suami. Sedangkan suami itu merupakan kunci pintu syurga kepada setiap isteri. Nabi sebut dah, seorang perempuan bila mana dia jaga sembahyang 5 waktu. Kemudian dia jaga puasa bulan Ramadan. Kemudian dia jaga maruah kehormatan diri dia. Kemudian yang keempat, dia taat suami dia. Maka dia boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu yang dia suka. Mudahnya orang perempuan masuk syurga, asalkan dia taat pada suaminya dan jaga kefarduan yang lain. Tapi kalau dia jaga sembahyang, dia jaga puasa, dia jaga maruah diri dia, tapi dia tak jaga suami dia, dia derhaka suami dia membodohkan suami dia menyihir suami dia, maka dia tak akan masuk syurga. Sebab syarat tu tak lengkap. Tuan-tuan dirahmati Allah. Pesan, kadang-kadang dia boleh berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin anak perempuan kita ke nak menyihirkan menantu kita, kita pun angguk lah, yalah eloklah, biarlah kamu jadi bos kat rumah. Bukan suami kamu, biar kamu uruskan harta benda dia. Senang lepas ni. Jadi tuan-tuan, ini satu dosa, 2 dosa. Dosa sihir dan juga dosa dengan suami. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi mentera yang duk puja roh-roh yang jahat, setan-setan, duk panggil lah macam-macam, dia panggil khadam dan sebagainya, puja-puja tadi dengan menggunakan jampi mentera. Tamaim, memakai tangkal-tangkal di lengan ke, di leher ke, di kaki ke, dalam songkok ke, selit dalam tali pinggang ke, dipanggil tangkal. Watiwalah, nasi kangkang, sihir pengasih, digunakan isteri untuk membodoh dan menundukkan suami. Nabi sebut hujungnya syirkun. Semua tadi merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Ada lebih kurang 13 minit lagi untuk masuk waktu isyak. Tak sempat habis top 10, kita sambung top 5. Kuliah yang akan datang. Tak perlu kita kejar masa, tuan-tuan, tak perlu. Sekadar yang boleh kita habiskanlah ikut masanya saja. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau dalam YouTube ke dia ada nombor 3. Nombor 3 gitu. Tapi ni bukan YouTube lah, tak ada nombor. Iaitu sihir berdamping dengan syaitan. Iaitu yang pernah disebut tu berdamping dengan mambang. Mambang tu apa? Mambang tu ialah hantu.
syaitan, roh yang jahat. Sihir ini terkenal dalam budaya masyarakat kita dengan namanya saka. S-I-S-A-K-A-K. Saka. Ni bukan tempat jual barang plastik tu. Saka juga. Di Kuala Lumpur dinilai ada saka. Kedai saka tu bukan dia jual saka. Dia jual pinggan mangkuk, barang-barang plastik, ya, besing, gitu, sudu, senduk. Tapi ni tuan-tuan ialah kita berdamping dengan syaitan. Bermula dengan pemujaan. Nak berdamping dengan syaitan bukan senang. Bukan kita boleh panggil Tan, syaitan kan. Tan, mainlah sini. Berdamping dengan saya. Saya ni sunyi sekarang. Bukan begitu. Dia mesti ada pemujaan. Pemujaan tengkorak contohnya. Korok ke tengkorak? Ya, apa-apalah ya. Tengkorak tu biasanya tukang-tukang sihir sama ada budaya orang putih sampailah pada budaya orang kita, dalam bilik tukang sihir tu mesti ada tengkorak. Kenapa ada tengkorak? Sebab dia nak puja tengkorak. Tengkorak tu tengkorak betul lah, bukan tengkorak yang mak-mak saing tu. Ini tengkorak manusia betul. Maka dia puja tengkorak, barulah setan itu akan datang menghampiri, mendekati dia dan berdamping dengan dia. Sebab dia telah memuja tengkorak. Memuja tengkorak dilarang oleh agama, boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja kubur pun ada, memuja kubur. Konon-konon kubur ni keramat. Pergi dulu-dulu kat Pulau Besar Melaka dulu, sekarang alhamdulillah Jabatan Agama Islam Melaka telah membuat pembersihan daripada benda-benda khurafat dan syirik. Sebab di pulau tersebut banyak kubur-kubur yang pelik-pelik. Kubur panjang lah, kubur beradik lah, macam-macam. Jadi orang pergi sana tuan-tuan, tikan nombor ekor pun ada. Dia puja kat kubur tu. Ya. Kemudian nak minta hajat, makbulkan hajat pun ada. Ini juga dipanggil puja kubur. Lambat laun dia akan berdamping dengan syaitan. Sebenarnya tuan-tuan mati Allah, orang ni dia ada satu kepercayaan dalam diri dia, bahawa jin boleh jadi orang suruhan kepada kita. Syaitan boleh jadi khadam kepada kita. Dan ada kepercayaan bahawa jin syaitan ini boleh memakbulkan segala hajat kita. Dan dia percaya pula jin syaitan ini sangat kuat. Ini bermulanya pendampingan ini sebab ada kepercayaan yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Maka datanglah ya orang-orang mengajar kita, kalau kita ada jin sebagai saka ni tuan-tuan, dia mesti cok mohor lah dengan darah lah tuan-tuan. Iaitu ada MOU, perjanjian antara seorang manusia dengan syaitan, bahawa dia akan jaga kita, anak cucu cicit kita sampai kiamat. Sampai kiamat, mu tidak boleh jaga orang lain, mu kena jaga anak cucu cicit aku. Mu kena berkhidmat dengan aku. Itu dipanggil saka. Saka ini ialah benda yang dipusakai, tapi bukan barang. Dialah makhluk halus yang bernama jin ataupun syaitan. Pendek kata, jadi saka. Harta saka. Harta saka, jin dipanggil saka saja, tidak ada harta. Jadi apa tujuan? Tujuan ni adalah pertama nak jaga diri. Jadi orang ada saka ni tuan-tuan, dia tak takut siapa-siapa. Sebab dia ada pelindung. Ini bahaya ni. Pelindung dia bukan Allah, tapi setan. Contoh paling senang. Ya, dulu-dulu ada orang bela saka sebab nak jaga diri. Jadi bila ada orang nak ganggu dia, maka akan keluar saka dia dalam bentuk macam-macam. Termasuklah harimau. Biasa harimau lah saka yang paling famous. Satu ketika dahulu. Sebab harimau binatang yang paling ditakuti di alam Nusantara Melayu kita. Singa jarang-jarang kat alam kita, singa jarang-jarang ada. Yang paling banyak harimau. Penoreh getah terserempak dengan singa ke rimau? Rimau. Dah takut. Sekali dia mengaum tuan-tuan, lari orang. So jaga diri. Jaga anak bini. Jaga rumah.
Saka rimau duduk bawah rumah. Jaga apa lagi? Jaga harta benda. Orang tak berani usik harta benda. Jaga kebun. Ya. Dia tak berupa harimau, tuan-tuan, tapi dia buat kerja jaga kebun. Kebun berapa puluh ekar, tapi bersih. Ada orang sapu sampah, ada orang bakar sampah, bersih, kemas kebun dia. Seekor babi hutan pun tak masuk ganggu buah-buahan dia. Sebab apa? Sebab dia sudah bela saka. Nampak luaran macam bagus. Ini sudah bagus, Ustaz. Jaga diri, jaga keluarga, jaga rumah, harta benda, kebun. Ya. Masya Allah. Apa lagi, tuan-tuan? Dia jaga profession kita. Jaga profession kita. Kalau kita ni merupakan, katakanlah, pengawal istana. Cepat naik pangkat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita kuat. Saka apa? Saka kuat nama dia. Saka apa? Saka kebal. Tikam dengan tombak takluk. Terkejut raja. Naik jadi ketua pengawal. Subhanallah. Profession pun meningkat. Nama dia pun naik di kalangan orang istana. Orang perempuan bela saka untuk awet muda. Supaya suami tidak kahwin lagi. Tengok isteri itu sentiasa awet muda. Tuan-tuan. Dan juga untuk berubat saka ni. Kadang-kadang orang berubat dia menggunakan jin dia. Akan tangannya lah jin dia. Orang datang sakit, ngadap dia, dia pun panggillah jin dia, dia seru jin dia. Masuk dalam badan orang yang kedua. Pembantu dia. Saya pernah lihat benda ni, tuan-tuan dan mati Allah. Saya ingat tuan-tuan pun ada pengalaman masing-masing. Jadi dipanggil pembantu dia, kemudian lepas tu, dia pun puja lah. Dengan jampi mentera dia panggil pula khadam dia. Iaitu syaitan yang dia bela. Masuk dalam badan pembantu dia. Masuk dalam badan, tarik, masuk dalam badan. Wah. Simpuh depan tukang sihir tadi. Tuan. Tuan, saya sudah datang, Tuan. Tuan panggil saya ke? Ya. Aku panggil kamu. Apa sebab Tuan panggil saya? Ni ada orang sakit datang. Cuba kamu lihat dia sakit apa? Syaitan pun tengok, cek semua. Dia telah kena buatan orang. Cuba kamu cek, siapa yang buat dia ni sampai sakit macam ni? Sekejap, dia cek. Dia kata, pak mentua dia yang buat. Akhirnya pesakit tadi yang dengar, bawa bini dia pula dengar, anak-anak dia pula dengar. Allah kata, pesakit tadi tak sangka pak mentua aku buat. Bini dia kata apa? Tak sangka ayah aku buat. Tergamak buat kat suami macam ni. Tak tengok anak dia pula. Anak dia kata apa? Tak sangka tok tergamak buat kat ayah macam ni. Apa berlaku? Akhirnya bergaduh satu keluarga. Anak bergaduh dengan ayah, menantu bergaduh dengan mertua, cucu bergaduh dengan tok. Sebab apa? Sebab syaitan tadi. Sebab tu nampak luaran macam bagus, tapi hakikat kesannya, subhanallah, tuan-tuan, kesannya sangat negatif dan sangat buruk. Bukan sekadar berdosa, bukan sekadar menyebabkan syirik, tapi dia porak-perandakan satu keluarga. Dia porak-perandakan masyarakat. Datang jiran pula, ya, isteri saya sakit, siapa buat? Jiran sebelah rumah kamu yang buat. Siapa? Jiran dia ramai. Hak pakai Myvi warna oren. Myvi warna oren? Siapakah dia? Pokok cari ni. Tuan-tuan tak pakai Myvi oren kan? Selamatlah. Tapi ada orang pakai. Kena. Pada syaitan yang menipu dia. Sampai peringkat, tuan-tuan dan mati Allah, paling bahaya saka ni ialah dia sebenarnya boleh menyerupai tuan yang bela dia. Dia boleh serupa muka saya kalau saya bela. Dia boleh menyerupai muka tuan-tuan kalau tuan-tuan bela. Dan bila tuan-tuan pergi outstation, suami pergi outstation, tapi suami kedua ada di rumah sedang bersama dengan isteri. Siapakah awak? Ya? Siapakah yang tadi tu? Sedangkan suaminya dah pergi outstation jauh. Itulah saka namanya. Memuaskan nafsu dengan isteri di rumah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Bukan sekadar itu, tuan-tuan. Saka ni dia mengajar kita jadi malas. Sebab semua kerja kita, dia take over. Kebun, dia buat.
kita goyang kaki di rumah saja. Tapi ingat tuan-tuan dirahmati Allah, lebih dahsyat daripada itu tuan-tuan. Masya Allah. Saka ni bila kita bela, dia macam ayam lah. Kambing, angsa, itik, bela burung, tuan-tuan kena bagi makan. Sebab tuan-tuan sudah dipanggil membela dia. Dalam MOU ada perjanjian kena bagi makan. Kena bagi makan. Makan pula bukan ikut suka kita, ikut suka dia. Biasanya pulut kuning. Pulut kuning biasanya. Ya apa lagi? Biasanya ayam panggang. Ayam panggang bukan kaki sebelah, bukan paha sebelah, seekor. Dia nak makan. Apa lagi? Darah. Kena ada lah dalam dulang tu, pulut kuning. Kemudian kena ada apa lagi? Ayam panggang seekor. Kemudian apa lagi? Darah sebekas. Apa lagi kena ada? Kena ada telur rebus. Apa lagi kena ada? Kemenyan. Masya Allah. Dia minum apa? Darah tadi. Dia makan pulut dengan apa ni ayam panggang, dia minum darah. Kena bagi makan. So kalau kita miss bagi makan, atau memang tak larat nak bagi makan dah dia, maka dia akan makan tuan dia. Dia bagi makan tuan. Subhanallah. Tuan-tuan yang mati Allah. Satu hal. Yang kedua ialah, tuan-tuan, orang yang bela saka ni, dia seksa bila nak mati. Kadang-kadang dia sudah mati. Tapi kenapa dia tak mati? Sebab ada benda yang menumpang badan dia. Itu jin saka tadi menumpang badan dia. Sebab itu orang kadang-kadang saya pelik. Sebab saya pernah jumpa. Orang tu dah tua. Tak larat bangun. Terbaring tempat tidur. Ustaz, tolong tengok Ustaz. Nenek saya. Kita pergi. Kita rasa pelik. Sebab apa? Sebab dia dah tua. Kurus kering. Tak boleh bangun dah tuan-tuan. Tapi dia punya makan lepas pinggan, sepinggan. Lepas pinggan, sepinggan. Lepas pinggan, sepinggan. Sampai kata kami tak larat nak bagi makan kat dia dah Ustaz. Dia makan tu macam bukan dia makan. Macam ada benda lain yang makan. Lagi, kalau kita lambat Ustaz sediakan makanan, dia akan maki hamun kita. Kalau bak maki, laju mulut dia Ustaz. Allah. Tuan-tuan yang mati Allah. Saya kata, saya tak tahulah dia dah mati lama ke. Tak apalah, kita baca ruqyah. Baca ruqyah. Tengok saya. Baca ruqyah. Macam mana Ustaz? Dah habis saya baca ruqyah. Cucu datang. Ustaz, macam mana Ustaz? Tak apa, kita bagi masa 3 hari udah dia. 3 hari ya. Saya ingat pengalaman saya lah tuan-tuan. First time. Pengalaman. Saya ni agak-agak je. Sebab kita bukan ada pengalaman. Yang pertama tu kita agak-agak je. Nak menyedapkan hati keluarga, saya kata kita bagi masa 3 hari kita tengok macam mana. Dalam tempoh 3 hari betul, mati kawan tu. Mati. Ustaz, dah mati dah Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Entah-entah dah lama dah mati. Allahu Akbar. So, adakah kita nak macam tu? Disebabkan bela saka ni tuan-tuan, dia tak nak lepaskan kita. Kita pun pula tak ada waris yang sesuai dengan saka tu. Saka ni tuan-tuan, dia tak suka waris kaki-kaki surah macam ni. Dia tak suka kaki solat, kaki puasa, kaki qiyamul, kaki baca Quran, kaki zikir, kaki ta'lim, kaki tazkirah, kaki apa tak suka. Dia suka kaki yang lara. Maka dia tengok anak cucu kawan ni semua geng-geng surah belaka. Tak ambuh dia tuan-tuan. Habis itu, dia berdempik dengan tuan dia dah tua. Tuan-tuan, akhirnya tak tahulah tuan tu dah mati ke belum, masih lagi berdempik. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu siapa-siapa dalam surau ni ataupun dalam alam maya yang menonton kita pada malam ni, sekiranya adalah membela saka, maka pertama apa kena buat? Kita kena buang saka. Buang saka tadi. Cara macam mana? Pertama kena taubat nasuha. Astaghfirullahalazim. Sebab dia dosa besar. Nombor 2, ubah diri kita. Kena ubah, hijrah lah, menjadi orang yang lebih baik. Ya, kaki Quran, kena kaki zikir, mula dah istighfar, apa semua, selawat atas Nabi kena banyak. Ya, salat sunat taubat, qiyamul lail, puasa sunat Isnin Khamis, dah kena mula dah, surau ke masjid, ubah. Nombor 3, jangan simpan barang-barang yang berkaitan dengan saka lagi dalam rumah kita.
Biasanya saka ni tuan-tuan, dia akan datang satu set dengan barang-barang lama atau barang-barang antik. Sebab saka tu benda lama, saka syaitan ni benda lama. Maka dia akan duduk tempat-tempat yang benda lama juga. Keris lama, biasa begitu. Pedang lama, tepak sirih yang lama. Maka dia akan menumpang kat situ. Maka barang-barang tadi biasanya akan diperasap kemenyan, dimandikan dengan limau pada setiap malam Jumaat. Maka barang tadi jangan disimpan. Tapi kalau barang tu mahal, jangan dibuang. Barang antik ni mahal, ada harga. Habis itu apa nak buat, Ustaz? Kita buang penunggunya saja. Kita nyahkan penunggu, ambil balik barang tadi. Nombor 4, tuan-tuan yang mati Allah. Sekiranya ada tulisan-tulisan, buku-buku yang diajar oleh orang sebelum kita, kalau membaca mantra ni, akan datang pendamping. Buku-buku tadi, tulisan tadi, hendaklah dibakar serta-merta. Bakar, jangan simpan, bakar. Bakar dia sampai jadi abu. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan nyahkan saka daripada hidup kita. InsyaAllah. Dah masuk waktu isyak, tuan-tuan dirahmati Allah. Saya tak mau panjang-panjangkan. Maknanya kita top 3 saja pada malam ni. Tak sempat top 10. Jadi kita ada 2 lagi kuliah maghrib bersiri. Sebab 1 kuliah maghrib 3 saja. Jadi kalau 3 kuliah maghrib 9. Tentunya kena ada 4 lagi lah. 3 lagi, 4 semua. Terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau saya balik Terengganu, insya-Allah kita boleh sambung balik. Nanti akan diberitahu oleh Abang Din kita, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum saya menutup tirai bicara kuliah sihir, pertama tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena faham Quran adalah senjata yang paling bagus untuk melawan sihir. Tuan-tuan jangan takut, tapi jangan terlalu berani sangat. Sebab benda kita tak nampak, musuh tak nampak, namanya syaitan, kita tak nampak. Tapi bila mana kita berani, musuh akan jadi takut. Bila mana kita takut, musuh akan jadi berani. So kena ada sedikit berani dalam hidup kita. Pertama, lazimkan diri baca surah Al-Baqarah. Setiap 3 hari ataupun 3 malam sekali baca. Sebab bila sekali baca 3 hari ataupun 3 malam, syaitan tidak akan masuk rumah kita. 1. Nombor 2 ialah lazimkan baca ayatul kursi. Sebab telah terbukti dalam hadis-hadis Nabi SAW, ayatul kursi mampu menghalau syaitan. Nombor 3 ialah amalkan membaca al-mu'awwizat, iaitu 3 kul, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan juga surah Al-Ikhlas. Kita panggil surah 3 kul. Baca. Yang keempat, amalkan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini contoh beberapa kalimah Al-Quran, zikrullah yang akan dapat menangkis sihir-sihir daripada menimpa dan menyerang kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya mengakhiri kuliah maghrib saya pada malam ini, saya ingin melancarkan kutipan dana pembinaan pagar Darul Atiq Dakwah Center Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu, yang diasaskan oleh Ustaz Ahmad Rizam Al-Ghazali. Jadi dia sekarang ni ada cawangan di Terengganu. Tanah dah ada tuan-tuan, dah disodok dah tanah, saya dah tengok gambar dia. Cuma nak buat pagar saja. Belum lagi lain, kena buat pagar dulu. Buat pagar dulu, jadi kita nak buat kutipan dana pembinaan pagar Darul Atiq Dakwah Center Cawangan Terengganu di Kampung Gemuruh dekat Ngatul. Jadi insya-Allah malam ni kita boleh pakat-pakatlah mana yang kita ada sekadarnya, bolehlah kita bantu. Ya, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bermula dengan pagar, barulah dia akan bina yang lain. InsyaAllah ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.